Dan saya rasa masih tak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua sahabat-sahabat saya, partisipan-partisipan yang ada dalam ni. Dengan ucapan salam lebaran, semoga kita sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah SWT dan dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Ya, insyaAllah. Sebelum saya pergi lebih jauh, boleh tak saya nak mohon pada semua buka ruangan chat dan tolong respon di ruangan chat. Contoh respon yang saya perlukan adalah seperti Bangi, clear, Kepung, di mana tempat anda berada tu, tolong komen di ruangan komen. Bukan negeri tempat yang okey, contoh macam ni, Puan Sarima Ismail, Gombak clear. Tolong respon sebab saya nak tengok. Okey, Pasir Gudang clear. Alhamdulillah, terima kasih Cik Ad. Dan saya perlukan respon. Okey, Kulai clear, Shah Alam clear, Muazzam clear. Sebab rata-rata kita ada partisipan di seluruh Malaysia masuk. Oh, ada lagi. Sambung. Terusan. Ini yang kuantum ni. Okey. Terima kasih kepada kepada semua yang telah memberi respon. Alhamdulillah banyak, Semenyih clear, Kajang clear. Medan. Wah, Medan mana ni? Manggara Syahpura Rangkuti. Medan Indonesia ke? Alhamdulillah kalau Medan Indonesia rasa excited juga ni. Ada partisipan dari luar negara. Indonesia. Okey, terima kasih. Cik Manggara Syahpura Rangkuti. Terima kasih dari Medan Alhamdulillah. Ipoh clear. Okey, ada tak selain daripada Cik Manggara kita ni yang lain luar daripada Malaysia? Contohnya di Brunei ke, ataupun di Jeddah, di Qatar, Doha ke, ataupun di London, mana tahu so kalau ada, tolong perkenalkan diri. Dan saya jangka rangkaian TGC di bawah kelolaan Dr. Wida ni networknya terlalu besar. Dan Alhamdulillah saya rasa amat bersyukur dan amat berbesar hatilah dapat bersama-sama dalam grup TGC ni, The Gold Club ni, di bawah founder Dr. Wida dan juga dibantu rapat oleh suami beliau, Didi Alim. Dan Alhamdulillah malam ni sesi kita adalah berkenaan dengan Calculate Your Profit bersama dengan dealer Dr. Fauzan. So saya dah ambil masa 4 minit Dr. Fauzan So Alhamdulillah, apa khabar Dr. Fauzan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Dr. Fauzan sekarang ada di mana Doktor? Saya di Shah Alam clear. Shah Alam. Okey. Sekarang ni kita di dalam zon Klang Valley lah. Sahabat-sahabat kita ni satu Malaysia dengan ni malam ni, Alhamdulillah. So malam tadi saya bersama dengan Didi Ila dan apa yang saya dimaklumkan tak pasti betul ataupun tidak, tapi saya rasa berita ni sahih. Sebab saya baca posting Didi Ila kita yang bagi talk malam tadi berkenaan dengan malam tadi sistem, pasal sistem untuk berkenaan dengan sistem. Saya rasa ibunda beliau telah pulang ke rahmatullah. Itu apa yang saya diberitahu. Tak tahu tak pasti betul ataupun tidak. Itu apa yang saya bacalah di Facebook beliau. So kalau benda tu betul, sama-samalah kita doakan semoga roh beliau dicucur rahmat dan digolongkan dengan golongan orang-orang yang beriman. Dan saya ambil kesempatan di sini dengan sahabat-sahabat semua, kalau boleh kita sedekahkan Al-Fatihah untuk roh beliau, insya-Allah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, Alhamdulillah. So Dr. Fauzan, saya dah ambil masa 6 minit untuk buat mukadimah dan kita pun dah tahu sekarang ni Dr. Fauzan ada di Shah Alam. Section berapa tu Doktor? Section 32, Kota Kemuning. Kota Kemuning. Okey, Alhamdulillah. Ikut Kesas Ikut Kesas. Kesas senang. Sebelah Bukit Rimau
Sebelah Bukit Rimau, betul. Ya, betul. Kakak saya pernah duduk situ dulu. Dekat somewhere dekat area McDonald tu. Ah, Okay. So, doktor, sebelum saya serahkan bulat-bulat program malam ni kepada doktor, sebab saya tak tahu kita pernah berjumpa tidak sebelum ni. Saya kurang pasti di Saya- event-event yang ada sebelum ni. saya pun kurang pasti, tapi kalau last event yang rumah terbuka TGC tu, saya ada hadir lah. Masa buka puasa ke? Buka puasa, majlis buka puasa. Oh, ada. Ada. Datang pukul apa? Sebab saya MC. Saya dengan dealer Huda waktu tu MC. Ada. Ada Saya kan? perasan MC. So malam tu saya jadi MC. Saya pair dengan trainer Huda kan, trainer dealer Huda. So kita jumpa waktu tu mungkin saya tak perasan lah. So alhamdulillah kita jumpa lagi malam ni. Hari tu bulan Ramadan, now bulan Syawal. So alhamdulillah kita pun dah sama-sama menyambut bulan Syawal yang tak tahu kat sana hujan ke, sini hujan, di Bangi hujan. Di sini start nak hujan, dah buruh. Okay. Alhamdulillah. So boleh tak minta doktor, saya amat yakin dalam partisipan kita yang 87 orang ni ada yang dah kenal Dr. Fauzan secara individu ataupun secara di alam maya, ataupun ada juga dalam grup ni masih tak tahu Recording in progress. sebab macam saya minta izin dalam beberapa saat untuk saya kenalkan. Nama saya dealer SM Fairuz. Adalah jawatan dekat awal tu dealer kan. SM Fairuz, saya menetap di Bangi. Saya orang Negeri Sembilan, orang Kuala Pilah. Dan saya rasa kalau siapa-siapa yang pernah attend TGC punya program mungkin pernah jumpa saya sebelum ni. Especially on TGC punya buka puasa hari tu. Dan insyaAllah selepas ni 27 hari bulan 5 saya dengan grup Dr. Wida dan juga and the team akan ke Kuching 27 hari bulan. Untuk bulan Mei kami ke Sarawak. InsyaAllah bulan Jun kami akan ke Johor Bahru. Itu untuk saya war-warkan jugalah pada partisipan-partisipan yang ada dalam ni. Untuk especially yang ada di Kuching, boleh jumpa kami nanti 27 hari bulan Mei, hari Sabtu. Dan kami ada juga war-warkan dan juga bagi link untuk siapa-siapa berminat untuk join. Sila dapatkan maklumat terperinci dalam grup. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak sebab memberi ruang pada saya tadi. Okey, teruskan doktor. Mungkin boleh perkenalkan sedikit berkenaan dengan diri doktor kepada umum. Alhamdulillah partisipan kita almost 100. Alhamdulillah dah cecah 100 lebih. So teruskan. Okey, terima kasih kepada kita punya Tuan Moderator, Tuan SM Fairuz. Okey, suara saya jelas Tuan? Jelas, alhamdulillah clear. So boleh tekan button 1 tak kepada partisipan? Kalau clear tekan button 1, kalau tak clear tekan button 2 sebab saya nak tengok. Okey. So Tuan speaker boleh tengok rata-rata tekan button 1, alhamdulillah clear. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So sebelum terlambat saya nak ucapkan jugalah selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang menyambut Syawal pada tahun inilah. Okey, so untuk malam ni sebelum saya memperkenalkan diri, saya nak bagi tahulah untuk sesi kita malam ni, kalau boleh kita biarkan ada two-way communication supaya kita tak jadi macam terlalu hamba kita punya sesi Zoom malam ni. So suka saya maklumkan juga pada semua partisipan untuk sesi kita pada malam ni dan juga pada yang akan datang, kita akan buat two-way communication. Partisipan akan dibolehkan untuk bertanya soalan pada bila-bila masa dengan melalui dua kaedah. Kaedah pertama, ajukan terus di ruangan chat, that mean type. Dan insyaAllah saya dan juga host-host yang ada insyaAllah akan cuba baca, dan kalau boleh kami akan reply juga terus di ruangan chat. Dan kalau tuan speaker sempat baca soalan tuan-puan di dalam ruangan chat tu, mungkin tuan speaker boleh terus menjawab. Dan kaedah yang kedua, buka mic anda dan sila bertanya dengan keadaan yang berhemah lah, supaya kita boleh jalankan sesi kongsian kita malam ni dengan harmoni. Okey, teruskan doktor. Okey, so lepas tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fauzan bin Abdul Hamid lah. Sekarang bertugas di Pejabat Kesihatan KLIA
So dah 5 tahun bertugas dengan KKM. So kalau siapa-siapa yang datang ke KLIA tu nak jumpa dengan saya, boleh mesej saya je. InsyaAllah kita boleh jumpa sembang-sembang pasal emas. Okey, dan sekarang saya berpangkat dealer consultant lah dalam Quantum Metal. Dah berada dalam Quantum Metal sejak Jun tahun lepas. InsyaAllah lagi 2 bulan, cukup setahun. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa halangan, saya minta izin moderator untuk saya share screen untuk start kita punya presentation. Boleh ke? Ya, boleh. Silakan. So kita terus start Kita pun dah berjalan 12 minit. So doktor, kalau ada boleh share screen terus. Alhamdulillah kita punya participant pun dah almost 120 orang dan saya amat yakin dia akan naik lagi. Okey, alhamdulillah Okey, boleh nampak ke screen? nampak. Saya nampak clear. Okey. Semua nampak Semua yang mana ada malam ni clear Ya, clear nampak. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada yang respon. Okey, so kita mulakan kita punya topik malam ni. Seperti yang kita tahu dalam TGC, Dr. Wida dah bahagikan kepada beberapa topik lah dalam beberapa hari. So saya ditugaskan untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai teknikal ataupun kaedah kita nak kira kita punya profit dalam quantum metal berdasarkan semua produk yang ada dalam quantum metal lah. So seperti yang kita tahu, secara asasnya berkenaan 3 produk ni, GSA, GCA dan juga GAE. So saya akan huraikan lebih lanjut berkenaan macam mana kita nak tahu setiap kita punya akaun GSA, GCA dan GAE itu dah untung ataupun tidak. So saya harap untuk sampai ke peringkat ni tuan-puan dah tahu berkenaan sedikit GSA, GCA dan GAE tersebut. Okey. So perkara pertama yang kita perlu tahu kalau kita nak kira untung berkenaan GSA, GCA dan GAE, yang pertama paling penting adalah spread. Okey. Spread ni apa tuan-tuan dan puan? Spread ni bermaksud perbezaan antara harga beli dan harga jual. Sebab apa penting kita tahu? Sebabnya dalam perbezaan tu kita boleh tahu bila kita dah capai keuntungan. Okey. So secara analogi katakan saya penjual baja. Jadi saya akan ambil baja daripada pembekal dengan harga RM10. Jadi saya akan jual dengan pembeli dengan harga sebanyak RM15. Jadi perbezaan RM15 tolak RM10 iaitu RM5 tu, itu adalah keuntungan saya. Okey, RM5 tu adalah keuntungan saya. So tuan-puan kalau nak jual balik baja tersebut, tuan-puan kena jual lebih pada harga RM15, barulah dapat keuntungan. Sama juga dalam quantum metal, seperti yang kita tahu, kita ada 3 produk. GSA, GE kali 5 dan GE kali 10. So setiap produk ni dia ada perbezaan spread. Untuk GSA, spreadnya adalah 7%. Jadi katakan daripada LME iaitu harga pasaran emas dunia, harga lantai, katakan 237. Jadi company quantum metal akan jual dengan spread 253. Jadi perbezaan 253 dengan 237 ni adalah keuntungan syarikat. Macam mana kita nak dapat untung? Kita kena jual balik dengan harga melebihi 253. So sama jugalah dengan produk GAE kali 5 dan GAE kali 10. Dan yang paling istimewa dalam quantum metal ni, andai kata kita nak jual balik emas kita di dalam akaun GSA, akaun GCA dan juga akaun GAE, kita tiada markdown. Kita tak ada spread down. Maksudnya tiada susut nilai. Jadi kalau kata kita nak jual semula, quantum metal akan ambil dengan harga lantai. Kalau produk itu dalam akaun GSA dan GAE kita. Berbeza kalau kita beli dekat emas tersebut, sebab susut nilai emas perhiasan ni sangat tinggi So dia boleh mencecah hingga 30 hingga 40%. Jadi itulah keistimewaan dalam quantum metal. So setakat ni semua boleh faham ke berkenaan spread? Kalau faham boleh tekan 1 ramai-ramai. Kalau tak faham tekan 0.
Alhamdulillah. Ada juga yang tertekan kosong tu, tak apa. Mungkin doktor boleh tengok balik. Rata-rata alhamdulillah nampak semua clear. Okey. So kalau tak faham tadi boleh tanya terus berkenaan spread ni. So macam saya cakap tadi boleh tanya terus di ruangan chat ataupun buka mic tanya dalam keadaan yang berhemah Terima kasih. Alright, so kita pergi kepada produk pertama kita iaitu Gold Storage Account. So untuk Gold Storage Account ni produknya adalah kita kata direct to the point lah. Sebab apa? Ada duit kita simpan emas. Ada RM10 kita boleh simpan, ada RM100 kita boleh simpan. So hanyalah simpanan secara kita kata konvensional lah. Jadi macam mana kita nak tengok keuntungan daripada kita punya akaun GSA? Senang je, kita buka kita punya website tu, dia akan tertera My Account Summary ni. Dua benda je tuan-tuan puan kena tengok, iaitu value based on LME, value based on harga lantai semasa, dia akan beritahu kat sini, dengan average cost ataupun kita panggil purata cost kita lah. Macam mana nak tahu dah untung? Kita kena tengok harga lantai lebih tinggi daripada harga cost kita. Okey, faham? Harga lantai lebih tinggi daripada harga cost kita. So secara logik lah, kalau kita nak untung, mestilah kos kita kena lebih murah daripada harga semasa, barulah kita ada keuntungan. So macam mana kita boleh dapat average cost ni? Inilah yang kita panggil konsep dollar cost averaging. So, kita boleh tengok kat sini. Kita beli emas pada tiap-tiap bulan ni konsisten kita beli. Dan tiap-tiap bulan kita boleh tahu harga emas berubah. So katakan bulan 1 beli 202, bulan 3 215, akhir sekali bulan 6 215. Jadi bila kita tambah keseluruhan nilai ni, kita bahagikan dengan 6, so kita akan dapat cost averaging kita iaitu 211 per gram. Jadi andai kata pada waktu ni harga lantai semasa adalah 220, jadi kita dah ada sedikit keuntungan. Sebab apa? Dengan konsep dollar cost averaging tadi. Boleh faham ke berkenaan dollar cost averaging? Kalau faham tekan 1, tak faham tekan 0, ataupun boleh tanya terus. Okey, alhamdulillah saya tengok respon 1. Okey. So basically untuk GSA produknya adalah direct. So tidak susah untuk kita tengok keuntungan lah. So kalau okey, saya akan pergi kepada produk yang kedua, produk GCA ataupun Gold Convert Account. Kat sini kita saya dapat feedback banyak yang agak keliru ataupun masih kurang faham untuk macam mana kita buat kiraan profit daripada GCA kita Okey, so untuk GCA sama juga kita pergi kepada website kita and then kita pergi ke bahagian holding inventory. So dekat sini dia akan bagi tahu secara summary lah berapa gram yang kita dah convert, berapa value semasa, and then berapa nilai convert kita, and then di sini value sama ada net gain ataupun net loss lah. So macam mana kita nak tengok lebih detail, tuan-puan boleh klik view ni and then dia akan keluar list convert account yang tuan-puan dah buat, and then boleh klik salah satu transaction yang tuan-puan dah buat tu and then dia akan keluar macam ni. Okay, so tengok banyak nombor ni kita akan serabutkan, tapi actually yang paling penting hanyalah 3 value ini yang kita perlu tahu. Down payment value, convert value dan juga net cash out. Down payment value ni apa? Maksudnya duit awal yang kita letak. Convert ni nilai 85% yang kita dapat tu lah. Net cash out ni pula adalah value yang kita akan dapat kalau kita terminate account GCA kita. Jadi, so sekarang ni saya akan terang macam mana konsep kiraan GCA yang sebenar. Sebab kadang-kadang orang tak faham. Kita letak 100% and then dapat 85%. 15% tu orang tanya, pergi mana 15% yang kita simpan dekat quantum metal tu. Okay, so saya bagi analogi di sini. Andai kata kita ada modal cash, ini analogi je. Kita ada modal cash 100 dan saya anggapkan dia 100%. Seperti yang saya bagi tahu tadi pada awal, GSA kita ada spread 7%. So daripada value kita 100% tadi, kita dah tolak 7% spread tu. Jadi value yang kita ada sekarang hanyalah 93%. So sama anda kita RM100 tadi tolak dengan RM7,
So kita akan ada RM93 saja. So ni bila kita beli GSA. So andai kata waktu tuan-puan beli GSA tu kita tick convert to gold convert, dia akan auto convertkan kita punya belian GSA tadi kepada gold convert account dan dia akan bagi kita 85% balik. So di situ 93% tolak 85% yang kita dapat dekat tarikh, tinggallah baki 8%. So daripada situ RM93 tolak 85, so tinggallah RM8. Jadi amount yang tinggal dalam net cash out kita waktu pembelian adalah RM8. Jadi actually yang 15% yang quantum metal simpan tu 7% dah hilang di spread. Hanya tinggal 8% ataupun RM8 dekat kita punya net cash out. Jadi andai kata kalau on the spot hari ni pukul 10 pagi tuan-puan buat GCA, tiba-tiba 10 suku nak guna duit. Katakan tuan-puan buat RM100 GCA, pukul 10 suku tadi nak guna duit seminit. Tuan-puan tak akan dapat balik RM15, kita akan dapat hanya RM8. Sebab RM7 kita dah hilang dekat spread. Okay? So untuk konsep ni boleh faham supaya kita tak keliru ke mana pergi 15% kita tu. Boleh faham ke? Kalau faham boleh tekan 1. Saya nak tengok respon. Kalau ada yang tak faham berkenaan konsep 85%, 15% ni boleh terus tanya sebab ramai orang keliru bab ni. And then kalau tak faham kita boleh salah interpret, kita boleh salah explain dekat orang. Jadi untuk yang saya cakapkan tadi 3 value yang penting tu. So 90 kita boleh andaikan RM93 ni adalah down payment value, RM85 ataupun 85% tu adalah convert value, RM8 tu adalah net cash out kita. Okay? So kalau faham saya teruskan ke. Ada 2 soalan doktor. Soalan apa dia? daripada Cik Siti kita dengan Cik Samsul Azlan. Cik Siti, okey, dekat sistem baru kat mana nak tengok harga kita beli? Maksud harga kita beli tu harga semasa lah kan? Ya, harga semasa, betul. Harga semasa kita boleh buka je dalam sistem. Nanti dia akan keluar dekat dekat tepi, dekat atas sini dia akan bagi tahu kat sini kat belah kanan atas dia akan bagi tahu QM sell berapa, QM buy berapa. Jadi QM sell adalah harga semasa. Okey. So untuk NCO tadi singkatannya adalah net cash out. Spread tu untuk apa? Spread tu macam saya terangkan awal tadi, spread tu adalah harga perbezaan jual dan beli. Maksudnya contoh harga lantai, harga semasa emas sekarang adalah 200.5. QM dia tak boleh jual dengan harga 200.5. Kalau dia jual dengan 200.5 dia takkan dapat untung. Jadi dia akan ambil spread ataupun markup. Dia akan jual dalam 260. Jadi perbezaan 260-250 itu adalah spread. Maksudnya keuntungan kepada syarikat. Okey, boleh faham ke berkenaan spread? Okey. So kalau faham berkenaan konsep kiraan GCA analogi ni, saya akan pergi kepada bahagian macam mana kita nak kira profit daripada kita punya GCA tersebut. Okey. So macam yang saya kata tadi, ada 3 value penting yang kita tengok. Down payment value, convert value dan juga net cash out. So yang pertama, kita kena tahu berapa modal asal kita. Contoh kita buat GCA sebanyak RM5,000. Bila kita beli tu nanti dia akan kena spread. Jadi dia dekat down payment value ni dia dah tolak spread. Maksudnya value ni dah tolak spread. Jadi macam mana kita nak dapatkan spread tu balik? So down payment value ni kita darabkan 7%. Dapatlah balik kita punya value spread tersebut. Jadi untuk kita kira untung,
formulanya adalah down payment value tambahkan dengan spread tolakkan dengan 85%. Kenapa kita kena tambahkan spread? Sebabnya dia akan jadi baliklah kita punya value asal 100%. Tolakkan dengan 85%. So ini adalah value 15% kita dalam ini adalah value asal 15% kita. Jadi kita comparekan dengan net cash out. Kalau net cash out melebihi kita punya value yang kita kira tadi, maksudnya kita punya akaun GCA tersebut telah untung. Okey? Boleh faham ke? Net cash out kena melebihi value 15% dalam kiraan kita tadi, barulah kita untung. Okey? So kita tak boleh nak depend 100% dekat net gain ataupun net loss. Kita kena tengok dekat net cash out. Kalau net cash out melebihi, baru kita untung. Boleh faham ke konsep kiraan GCA ni? Sebabnya sebelum ni saya dapat banyak feedback yang dia tersalah lah. Dia tengok net gain dah positif. Maksudnya dah value dah positif lah. And then dia nak terminate. Tapi bila kita kira balik actually sebenarnya amount dia tak untung lagi. Sebabnya dia tak kira, dia tak termasuk 7% spread yang kita dah beli waktu kita buat GCA tadi. Jadi kiraan yang sebenar kita kena ambil kira spread ni, tolak dengan convert value. So value net cash out kena melebihi value 15% kita. Boleh faham? So secara mudahnya actually, kalau kata kita buat 1000, kita dapat balik 850. So 15% tersebut adalah 150. Jadi kalau kita kira net cash out kita ni dah lebih 150, maksudnya tu dah untung. Itu secara congak lah. Yang ni kita nak kira secara detail. Okey. Boleh faham ke tuan-tuan? Sekejap saya tengok soalan Net cash out melebihi 15% baru untung. Ya, Tuan Kamal Basha, betul. Bila kita beli GCA akan dapat balik 85% kan. Jadi bila nak jual balik GCA akan dapat baki 15%. Kita akan dapat baki 15% kalau harga emas naik melebihi spread yang kita kena tadi 7%. Jadi sebab tu kita kata GCA ni kita target untuk long term. Sebabnya kita nak tunggu harga emas itu naik melebihi 7%. Baru kita start ada keuntungan. Untuk Encik Eliani Osman, value 15% tu untuk apa? Okey, so saya tunjuk balik dekat sini kita punya analogi kiraan GCA tadi. Modal 100%, kita tolak 7% dengan spread, tinggallah 93%. Lepas tu QM bagi cashback kat kita 85%, 93 tolak 85, tinggal 8%. 8% tu yang ada dalam net cash out, maksudnya kita punya net cash out lah sekarang. Andai kata kalau kita terminate immediately lepas buat GCA, kita hanya ada RM8. RM7 tu dah hilang dekat spread. Jadi kalau nak untung, kita kena tunggu harga emas naik melebihi RM7 untuk kita dapatkan balik total RM15 kita. Okey? Boleh faham ke Cik Eliani? Untuk Lady Jet, jadi GCA ni kita dikenakan 7% dan 3.5% lah kesimpulannya. Saya boleh kata lebih kurang macam tu, 7% dan 3.5% lah kalau untuk setahun. So untuk tahun pertama kalau kita tak terminate, so kita akan kena 7% campur 3.5% iaitu 10.5%. So untuk tahun pertama kalau kita simpan, kita akan kita kata hilang sebanyak 10.5%. Dan tahun seterusnya kita akan hilang 3.5% lah. Sebabnya 7% tu dah ditolak. Okey, so ada lagi soalan berkenaan konsep kiraan GCA? Kalau tak ada, boleh tak saya teruskan ke bahagian seterusnya? Kalau boleh, sila tekan 1 ramai-ramai ya. Okay, alright, okay.
Okey. Okey. So okey, yang seterusnya ini cara kiraan congak lah. Kalau kita buka kita punya akaun GCA tu kan dia akan bagi tahu kan berapa USD waktu kita beli tu. Yang tengah-tengah ni. Okey. Jadi macam saya kata untuk GSA tu kita kena spread 7%. Jadi kita tengok harga belian kita ni contoh 58.896 kita tambah je 7%. Kita tengok andai kata harga LME atau harga lantai sekarang dah melebihi 63.01 USD, maksudnya secara kasarnya kita dah pulang modal. Itu secara kasar lah. Tapi secara detail kita kena kira macam tadi. Okey? Okey, so saya rasa dah selesai untuk bab CA. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian GAE. GAE ni yang kita kata killer produk lah. Yang orang sangat-sangat nak tahu macam mana kita nak kira untung. Dan insyaAllah mungkin tak lama lagi Kemas akan buat kenaikan dan waktu tu kita akan sibuk lah kita nak kira keuntungan ni. Okey, so macam kita tahu GAE ada dua produk, GAE 5 dan GAE 10. Cuma untuk perbezaan produk ni yang paling penting kita kena tahu untuk GAE 5 kita tak dikenakan yuran pengurusan 3.5% upfront. Maksudnya kita tak perlu bayar secara awal. Maksud awal-awal kita beli tak perlu bayar. Kita akan hanya bayar waktu kita terminate. Berbeza dengan GAE 10 kita akan dikenakan 3.5% upfront. Secara prorate. Kita akan bayar dulu and then dia akan refund andai berdasarkan berapa lama kita simpan produk GAE kita tersebut. Okey. Dan yang kedua, GAE 5 spreadnya 4%, GAE 10 spreadnya 3%. Maksudnya kat sini kita boleh nampak untuk dapat keuntungan yang lagi cepat adalah GAE 10 sebabnya emas naik melebihi 3%, contoh 4% kita dah untung 10%. Untuk GAE 5 emas kena naik kepada 5%. Baru kita naik melebihi 4% lah baru kita start ada untung. Okey. So kat sini saya share pula macam mana konsep kiraan GAE. Macam mana kita nak terangkan kat klien. Kadang-kadang klien tak nampak macam mana kita nak kira GAE ni. Okey, so saya terangkan. Okey, macam kita tahu GAE 10 kita jual dalam bentuk unit. Harga satu unit GAE kali 10 macam kita tahu adalah 250 USD. Dan company akan bagi tawaruk financing untuk GAE kali 10 sebanyak 2,250 USD. Jadi bila 2,250 USD tambahkan dengan kita punya modal, jadilah 2,500. Jadilah 10 kali ganda. Okey? Faham So, andai kata harga jualan GAE sekarang dah termasuk spread adalah 64 US dollar. So, dengan 2,500 modal keseluruhan kita bahagikan dengan harga jualan sekarang 64 US dollar. So, kita akan dapat emas sebanyak 39.0625 gram. Okay. Jadi, andai kata harga emas hanya naik 2 dolar je, tak banyak. Kita minta naik 2 dolar je, cukup lah. Daripada 64 kepada 66 US dollar. InsyaAllah tak lama lagi. So, kita jual balik emas kita tadi, 39 gram tadi, kita darabkan balik dengan 66 US dollar. Jadilah, kita punya amount sekarang dah jadi 2,578 US dollar. Jadi kita tolak semula balik dengan modal dan juga tawaruk financing. Bakinya adalah 78 US dollar. Jadi 78 US dollar itulah adalah keuntungan bersih kita bagi satu unit. So, kita boleh nampak kat sini dengan hanya kenaikan 2 dolar, kita untung 78 US dollar. Kalau 10 unit, kita kalikan dengan 10. So, insyaAllah kita boleh untung 780 dolar. So, andai kata kita punya FX rate 4.4 kita darab. So, satu unit kita boleh untung dalam 342. Kalau 10 unit kita boleh untung dalam 3,420. So, ini secara konsep kiraan dia tak termasuk management fee. Ini hanya untuk kita faham macam mana hebatnya produk GAE ni tak perlu naik harga emas banyak pun kita dah boleh untung dengan
value yang tinggi. So saya comparekan balik dengan kiraan kalau kita buat belian biasa tanpa GAE. So sama juga modal kita tadi 250 tanpa tawaruk financing. Dengan harga jualan yang sama, kita beli 64 per gram. Kita bahagikan, kita hanya akan dapat 3.9025 gram. Kita akan jual dengan harga kenaikan yang sama $2 dengan harga 66 US dollar. Kita darabkan kita hanya dapat balik 257.8 US dollar saja. Bila kita tolak kita dapat balik 7.8 US dollar. So keuntungan kita hanya 7.8 US dollar. So macam mana kita kena tunggu emas untuk naik harga 84 US dollar. Sebanyak 20 US dollar untuk dapat keuntungan yang sama daripada produk GAE kali 10 tadi. So kat sini kita boleh nampak beza. Dengan produk GAE kali 10, kita tak perlu tunggu lama. Kita hanya perlu tunggu naik $2, kita dah boleh untung dalam 340. Compare dengan belian biasa, belian konvensional, kita kena tunggu emas naik sebanyak $20. Jadi 84 US dollar. Jauh tu. Baru kita boleh dapat keuntungan sama. Jadi hebat tak hebat produk GAE? Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham konsep ni? Kalau boleh faham tekan 1. Okey, alhamdulillah ramai yang faham. Okey. So ini adalah salah satu teknik juga macam mana saya ceritakan dekat klien lah untuk close diorang dengan produk GAE ni. So that diorang boleh nampak beza macam mana perbezaan dengan harga kenaikan emas belian GAE dengan harga kenaikan emas belian biasa. Okey, so sekarang kita pergi macam mana kita nak kira keuntungan GAE. So untuk kira keuntungan GAE macam biasa kita pergi ke dalam kita punya website, kita buka kita punya GAE list, dia akan keluarlah list-list account GAE yang kita buat. So untuk method first, pertama sekali kita nak tahu dah untung ke tak, kita tengok kita punya net cash out lah. Kalau net cash out kita dah melebihi initial investment, insya-Allah kita dah start ada untung. Kalau net cash out masih kurang dalam initial investment tu, kurang lagi, kita lock out bagi orang lain nak lock in. Sebab apa? Takut sistem jam. Yeah? So mana yang dah lebih tu, baru kita proceed dengan kiraan seterusnya, formula seterusnya. So untuk GAE 5, dia punya formula net cash out, tolak initial investment, tolak fee. So apa kita kena tolak dengan fee? Macam saya kata tadi, untuk GAE kali 5, kita tak dikenakan upfront management fee. Jadi lepas untung, baru kita tolak. So contoh kat sini, boleh tengok akaun yang terakhir ni, net cash out 80.17, tolak dengan initial investment 75 US dollar, tolakkan dengan 1.6 dolar, so kita ada untung bersih sebanyak 3.55 US dollar. Berbeza pula dengan formula GAE 10, net cash out kita kena tambahkan dengan management fee refund. Sebab macam saya kata, kita akan dapat refund berdasarkan management fee kita tadi, sebab kita dikira berdasarkan prorate. Jadi kita kena tambah fee refund, and then kita kena tolak initial investment, tambahkan dengan kita punya management fee asal iaitu 78.75. So kita boleh nampak kat sini contoh yang akaun pertama ni, bila kita tambah net cash out dan juga management fee refund, tolakkan dengan initial investment dan juga kita punya management fee, dah ada profit dekat situ. So barulah kita boleh proceed dengan termination. Okay. So ni contohlah kiraan dia. So untuk satu unit GAE kali 10 modal kita, modal untuk satu unit adalah 328.75. Mana kita dapat 328.75 ni? Adalah daripada 250 tambah management fee 78.85 US dollar tadi. So masukkan formula, tolak. Kalau positif, maksudnya sudah untung, boleh terminate. Untuk contoh yang kedua, akaun yang kedua, bila kita tambah dan tolak, tengok kat sini dapat negatif. Maksudnya belum untung. Jadi kita tunggu. So insya-Allah dalam QM ni,
produk JAE ke produk apa ke, sebenarnya kita boleh kata macam sebenarnya tiada istilah kita tak rugilah, just belum untung je. So yang penting holding power dan juga masa. Kalau kita ada holding power dan juga masa ni, insya-Allah kita boleh dapat keuntungan. Okey, so ini contoh juga kalau untuk 2 unit. Kalau untuk 2 unit tadi, yang modal asal untuk satu unit 3.28.75 tu kita darabkan dengan 2. So kita ambil kita punya net cash out tambah dengan management fee refund, tolakkan dengan modal ni darab 2 unit. So kalau negatif maksudnya belum untung lah. Okey, boleh faham ke setakat ni untuk GAE kali 10? Dia direct ke? Kita tengok soalan sekejap. Bagaimana jika management fee dah jadi negatif? Untuk JE10 kalau management dah jadi negatif, bagaimana nak recover? Okey. Setakat ni saya punya belian tak pernah jadi negatif, tapi apa yang saya tahu daripada senior-senior dalam quantum metal, kalau JE10 dah jadi negatif, dia akan tolak, dia akan jadi kiraan macam JE5 nanti. Maksudnya kita ambil net cash out, tolakkan dengan initial investment, tolakkan dengan fee refund. So kat situ baru dia akan dapat profit yang betul lah, maksudnya dia akan jadi negatif, dia akan tolak dalam profit kita nanti. Okay, nanti mohon Doktor explain konsep pembiayaan tawaruk murabahah dan pasaran bursa asila. Okay, insyaAllah hujung presentation nanti saya try explain yang tu. Untuk Puan Shima tak faham lagi, tak faham bagaimana tu untuk kiraan JAE. Harga JAE memang berbeza je. Harga JAE kita akan tengok harga pasaran semasa lah. Saya rasa Doktor Cik Shima ni pun dia agak clueless juga ni antara GCA, GSA dan juga JAE. Tak apa Cik Shima. Untuk recorded version kita akan share besok, mungkin boleh tengok semula ataupun boleh Cik Shima spesifikkan tang mana yang tak faham tu. Okey, betul. Saya dah agak dah. Cik Shima ni baru lagi, tak apa. Slowly insya-Allah, dan rasanya kalau ada spesifik soalan boleh ajukan terus. Insya-Allah Dr. Fauzan akan bantu. Tapi kalau rasa nak tengok semula, kita ada buat recorded version untuk kita sharekan seawal besok pagi. Mungkin boleh tengok semula. Ya Doktor? Okey, teruskan. Okay, boleh. Sebabnya kalau bab kiraan ni actually kita pun kena tahu secara basic lah berkenaan produk, baru kita boleh jump kepada bahagian kiraan. Tapi saya cuba explain sedikit lah tadi berkenaan konsep JAE tersebut. Okay, so secara konsepnya macam ni lah kita punya kiraan untuk produk JAE. Yang penting kita tengok net cash out. Okay, apa net cash out tu? Net cash out tu maksudnya amount yang kita dapat bila kita terminate. Amount yang kita dapat bila kita terminate. Jadi kita nak tahu dah untuk amount yang kita dapat tu tolakkan dengan modal dan juga tolakkan dengan modal asal lah, boleh katakan macam tu. Saya akan share kat sini macam mana SOP untuk kita terminate. SOP before kita klik terminate produk JAE kita. So yang pertama, bila kita buka dekat JAE list kita, kita akan nampak kita punya detail semua ni. Net cash out, management fee refund, initial investment. Jadi first kita klik detail. Kita klik detail untuk kita tengok berapa harga modal kita. Jadi bila kita klik detail tu, dia akan beritahu berapa modal asal kita. Payment amount, dia akan beritahu. So contoh satu unit yang belian ni, modal asal adalah 1453. Jadi kita pergi balik kepada kita punya list tadi, kita klik terminate tu, kita masukkan satu unit, dia akan bagi tahu. Bila kita terminate, dia akan beritahu kita dapat apa? 722. Jadi kita compare balik. Kita beli 1400. Terminate sekarang 700. Untung ke tak untung? Tak untung. And then dia pun dah bagi tahu siap-siap dalam sistem. You are terminate at a loss position. Jadi kita janganlah terminate. So andai kata contoh kalau akaun yang dah untung, bila kita klik terminate, masukkan tu, kat sini dia akan bagi tahu contoh saya beli tadi 1453, kat sini jadi 2400.
maksudnya automatic kita boleh tahu dah untung dah kat situ. So terus proceed submit dengan terminate. Okay, so step ni step yang penting lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok net cash out tu dah lebih. Kita tengok dapat dalam $10, dapat dalam $15 untung. Tapi sebenarnya kadang-kadang faktor FX rate, maksudnya tukaran FX rate semasa, tukaran US dollar dengan Malaysia ringgit tu dia berbeza, jadi tak untung juga. Tu kadang-kadang tuan-puan boleh tengok kalau orang yang lama bila dia tengok harga emas dah naik banyak, net cash out dah banyak, tapi bila compare dengan modal asal tak berapa banyak macam value yang beza net cash out dengan beza net cash out tu. Sebab apa? Sebab value FS rate tu dia berubah. Sebab secara lumrahnya bila harga emas murah, harga dolar akan tinggi. Jadi bila harga emas naik, harga dolar pula akan rendah. Tu secara kita kata secara prinsipnya macam tu lah. So ini SOP yang paling terbaik lah sebelum kita terminate. Kalau lebih je, insyaAllah dah untung. Okay, boleh faham ke? Kalau faham boleh tekan 1 ramai-ramai ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. Okay, boleh. Okay, so seterusnya kita masuk sikit lah bab staging. Ramai orang kata staging dalam JE kan. Staging ni apa? Maksudnya kita beli pada harga belian yang berbeza untuk mendapat keuntungan yang maksimal lah. So maksudnya contoh sekarang harga 64 kita beli. Lepas tu bila harga turun kita beli lagi. Bila harga turun kita beli lagi. Harga turun kita beli lagi. Cuma teknik yang mana kita nak guna bila kita nak beli tu. So ni secara pandangan saya je lah. Yang pertama kita boleh staging ikut buy price. Maksudnya apa? Contoh harga sekarang $64. Esoknya kita tengok harga turun kepada $63.5. So kita ikut target kita lah, sama ada kita nak beli tu ikut perbezaan berapa dolar. Katakan nak beli kepada 64, 63, 62, 61. Ataupun nak beza $0.5 je. 64, 63.5, $63. So itu salah satu teknik. Teknik yang kedua yang boleh guna, kita staging ikut grammage. Okay, so katakan sekarang kita beli dengan harga $64, kita dapat 39 gram. So kita target pula, okay, next belian aku nak dapat kita nak dapat 40 gram. So kita just bahagi je 2,500 bahagikan dengan harga jualan sekarang. Contoh harga $62, kita bagi 2,500 bagi $62, tengok berapa gram kita dapat. So kat situ kita boleh target lah. Hari ni aku beli dapat 39 gram, esok aku nak beli dapat 40 gram, lusa aku nak beli dapat 41 gram. Okay. So that akan ada perbezaan yang kita kata perbezaan yang besar lah sikit gap untuk kita dampak perbezaan keuntungan tu. And then staging yang ketiga, ini yang paling baik lah sebenarnya, tapi agak susah sebab kita kena tahu sikit technical analysis. Maksudnya kita kena tahu sikit baca graf lah. Kita staging ikut harga support, tengok chart. Maksudnya kalau kita tengok graf, orang yang pandai baca graf ke, dia akan tahu kat mana harga support. Support ni maksudnya kat situ kita tengok berdasarkan supply and demand goal lah. Katakan sampai satu tahap support tu, kita masuk entry, beli. And then esok tengok alamat, harga tembus pula support. Kita belilah dekat support yang kedua. Dan seterusnya lah. Supaya kita boleh dapat keuntungan yang maksimal lah nanti. Maksudnya kalau kata harga emas naik sikit, kita dah boleh ambil belian kita yang bawah ni. Harga emas naik lagi, kita dah boleh ambil belian yang kedua. Harga emas naik lagi, kita dah boleh ambil belian yang ketiga. Tak adalah kita buat satu entry, kita beli je pada harga $64, dan kita tunggu je. Kita akan rasa lama lah untuk dapat keuntungan tu. Okay? Boleh faham So, okay. Kita tengok berdasarkan graf kan, ini pattern tahun lepas. Walaupun kita tengok harga waktu start tahun 2022,
harga dekat 59 dan bila harga hujung tahun pun lebih kurang tu je. Lebih kurang harga yang sama. Tapi berdasarkan naik turun ni, actually kita dah boleh berapa kali dah dapat keuntungan. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita dapat dekat entry yang betul, kita boleh buat 8 keuntungan pada tahun lepas. Okey. So ada apa-apa soalan berkenaan teknik staging tak dan juga berkenaan GAE? Staging tu macam leverage cost. Staging ni actually kita boleh kata macam konsep yang saya explain dekat GSA tadilah. Dollar cost averaging. Maksudnya kita averagingkan cost kita. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak? Okey, tadi saya ada terbaca ada seseorang tanya berkenaan konsep tawaruk murabahah ni. Okey, saya cuba explain berdasarkan pengetahuan saya lah apa yang saya baca. Untuk konsep tawaruk murabahah tu macam mana? Maksudnya company Quantum Metal dia akan bekerjasama dengan Bursa Suq Asila lah, maksudnya dia sebelum bagi kita, dia bukan bagi loan dekat kita sebanyak contoh 9,000, katakan modal kita 1,000, Quantum Metal bukan bagi loan kita secara cash 9,000 dekat dekat kita. So actually dia bekerjasama dengan Bursa Suq Asila, dia beli komoditi dekat Bursa Suq Asila, kata crude oil lah, crude palm oil, dia beli CPO crude palm oil dengan value sebanyak 9,000. So dengan value yang dia beli CPO tadi tu, crude palm oil tu, dia jual kat kita lah, maksudnya kita ada crude palm oil tu. Tapi disebabkan kita ni tak nak lah crude palm oil tu, jadi kita lantik semula QM ni sebagai orang tengah untuk jualkan balik komoditi tu, sebabnya jualkan balik komoditi crude palm oil tu dekat mana-mana trader, maksudnya mana-mana investor lah yang sudi nak beli kita punya crude palm oil tadi. Jadi bila ada investor yang dah beli, so kita akan ada nilai sebanyak 9,000 tadi itulah. Jadi itu QM bagi kita dengan konsep pembiayaan tertangguh. Kita hanya bayar semula kepada Quantum Metal selepas dapat keuntungan. Okey? Bukannya kita kena bayar secara komitmen bulanan kepada Quantum Metal. Itu secara kasarnya lah. Kalau secara detail kita ada dia punya flowchart macam mana perjalanan tawaruk murabahah tu. Kalau nak tahu nanti saya boleh share lah, boleh PM saya boleh share dia punya flowchart dia. Okay. And then ada soalan seterusnya, boleh share tak praktis? Contoh setiap bulan buat GCA dan ke GSA and GA, mana best practice untuk keuntungan optimum? Okey, untuk saya setiap bulan sebelum saya bayar komitmen memang saya praktis untuk buat GCA lah, sebab untuk selamatkan belanja hangus tu. Tapi daripada GCA, GSA and GA itu saya tak suggest lah, sebab apa? Bila kita beli GSA, kita dah kena spread 7%. Macam saya kata awal tadi, kita beli GSA, kita dah kena spread 7%. Lepas tu daripada GSA tu pula, kita beli GAE. Dah kena lagi 3%. Jadi kat situ dah rugi 10% dah kita punya modal. Jadi saya tak galakkan tuan-tuan untuk beli GSA dan convert kepada GAE. Itu tak bagus lah, praktis tak bagus. Saya tak sarankan lah sebab rugi spread dekat situ. So better kalau katalah harga emas sekarang tak sesuai, tinggi, sama ada tuan-tuan boleh buat GCA dulu sebab GCA ni untuk long term, ataupun simpan je dululah, sabar sekejap, dapat harga yang cantik, terus beli.
kenapa ada dua warna pada graf, hijau dan merah? Oh, hijau tu naik, merah turun. Macam tu je. Itu secara simple lah. Detailnya kena belajar lebih detail sikit lah. Dari slide nombor 3, account summary, value LME mesti melebihi daripada average cost. Baru kita jual dan dapat keuntungan. Betul, betul. Boleh tak kalau dari GSA ke GCA? Yang tu boleh, tak ada masalah. Sebabnya GSA ke GCA tu tak ada spread apa-apa. Kita just convert macam tu saja. Pertanyaan daripada Hurin. Jadi memang tak digalakkan dari GSA lepas tu buat JA. Bagi saya macam saya explain tadi tu, saya tak galakkan lah kalau tuan-puan faham konsep bila kita beli GSA kita kena spread 7%, lepas tu kita beli JE pula daripada GSA tu kena lagi 3%. So kat situ dah jadi banyaklah spread, 7 campur 3, 10. So ada kerugian sikit kat situ. Jadi JE ni pula management fee 3.5% dan spread 3 atau 4%. Ya, betul. Yep. JAE ni management fee dia 3.5% daripada tawaruk murabahah tadi itulah. Berapa banyak yang dia bagi. Contoh kalau JAE 10, 2,250 USD. So 3.5% darab 2,250 USD dapatlah 78.75 USD. Kita bayar secara upfront, dia akan charge secara prorate. So dia akan refund kat kita ikut berapa lama kita simpan. Daripada Tuan Ramzi, GCA, kita pay convert beransur-ansur. Yang pay convert tu direkodkan kat mana? Untuk pay convert ni saya tak pasti sangat lah sebab saya tak pernah try lagi untuk buat pay convert. Setakat ni saya biar je lagi. Dan saya pernah terminate je lah satu. Untuk pay convert saya tak pernah try lagi untuk buat. Mungkin saya boleh try buat juga kot nanti dengan value yang kecil untuk tahu. Daripada terus beli JE tu maksudnya tolak terus dari account bank. Ya, Puan Shima ya. Terus tolak daripada account bank. Kalau dari GSA ke GCA dan kalau dari GSA ke GCA dan ke JE rolling balik okey ke? Dari GSA ke GCA. Yang ni boleh juga. Yang ni tak, yang ni ya actually dia ikut kita punya aim lah. Katakan tuan ada 30,000, ada amount yang besar kan. Okey. Tuan boleh, andai kata tuan boleh buat GCA dulu, dapat 85%, daripada 85% tu buat JAE. Yang tu pun boleh. Sebabnya mungkin untuk long term akan ada keuntungan dalam GCA, untuk kita target short to mid term ada keuntungan dalam JAE. Tapi kalau kata nak terus straight beli 30,000 JAE, yang tu pun tak apa, tak ada masalah. Actually diikut aim kita lah. GAE 10 ke GSA, ke GCA dan ke JAE 10 lowering je. Okey tak praktis. GAE 10 ke GSA okey sebab tak ada spread, kita akan beli dengan harga lantai, lepas tu kita buat GCA pun boleh, tak ada masalah. Rolling je. Maksudnya mungkin dengan modal yang sama tu kita boleh buat entry beberapa kali and then kita boleh keep kita punya profit. Dan juga kita dah ada juga profit dalam GCA. Actually yang ni okey tapi dia bergantunglah kepada target kita, apa target kita dalam simpanan emas ni. For info record pay convert ditunjukkan dalam detail setiap. Okey, alright. Okey, terima kasih Zainurin. Ada soalan daripada sahabat kita daripada Medan. Assalamualaikum, saya mau bertanya berkaitan GCA. Produk ini adakah management fee? Jika ada, bagaimana cara hitung management fee? Okey. Terima kasih sahabat kita daripada Medan, Indonesia. So untuk produk GCA, Gold Convert Account, kita ada dikenakan management fee. Sama juga sebanyak 3.5% setahun. Daripada mana dia kira? 3.5% tu dia kira daripada
pembiayaan yang dia bagi, iaitu 85% tadilah. Katakan kita buat GCA sebanyak RM1,000, dapat balik 850. Jadi pengiraannya adalah 3.5% darab 850. Itu value-nya adalah fee untuk setahun lah. So dia bukan ambil daripada 1,000 tadi. Dia ambil daripada 850 ataupun 85% yang kita dapat. Untuk terminate dari GAE ke GSA akan ada spread. Tak ada. Puan Fakri Abdullah. Untuk terminate GAE ke GSA tak ada spread. In fact, kita dan Dr. Wirda juga memang galakkan daripada GAE terus ke GSA. Dan kita kalau kata nak ambil kita punya profit, kita boleh terus buat QM buy. Maksudnya terus daripada GAE terminate masuk akaun GSA terus jual. Dan duit tersebut akan masuk dalam akaun lebih cepat berbanding kalau kita terminate masuk daripada masuk terus ke akaun bank. Saya pun pernah try. Memang duit akan masuk sehari ke 3 hari. Berbanding kalau kita terminate JE ke akaun bank, biasanya 2 minggu lah. 5 hingga 7 hari waktu bekerja. Biasa lama. Jadi kalau untuk JE ke JSA memang digalakkan. Untuk Cik Abdul Halik, bila dah terminate dapat modal sekali dengan untung je. Tak nak keluar modal boleh ke? Bawa keluar untung je. Boleh? Bila dah terminate dapat modal sekali dengan untung. Ya, betul. Kalau tak nak bawa keluar modal, nak bawa keluar untungnya, boleh. Maksudnya modal kita simpan dekat, contoh yang ni daripada GAE kita terminate masuk GSA. So modal kita simpan dekat GSA, untung tu kita bawa keluar. Boleh? Boleh terangkan lagi sekali apa beza pay convert dengan terminate untuk GCA? Okey. Untuk GCA, secara mudahnya kalau terminate tu maksudnya emas yang kita ada. Contoh kita buat 1,000 dapat 4 gram. Kita terminate, maksudnya 4 gram tu kita jual balik kepada Quantum Metal lah. Dan Quantum Metal akan bagi kita dengan harga semasa. Katakan kita beli RM1,000, waktu tu harga emas 250 per gram. Kita beli 1,000 dapat 4 gram. Okey. Katakan harga emas naik kepada 50%, jadi 1,500. Jadi kita jual balik kat Quantum Metal. Quantum Metal bagi kita value tu 1,500, tapi kita kena tolak lah. Tolakkan dengan berapa yang dia dah bagi. 850, tolakkan dengan upah simpan. Jadi balance-nya tu, contoh kata tolak-tolak dapat 400.5. Jadi 400.5 tu adalah untung kita. Pay convert pula, pay convert ni maksudnya kita bayar balik berapa value pembiayaan yang Quantum Metal bagi tadi. Dan kita akan dapat emas tu. Contohnya sama, kita ada RM1,000, harga emas semasa RM250, kita beli dapat 4 gram. Quantum Metal bagi kita 800.5. Okey, katakan harga emas dah naik dah ni 1,500. Kita decide untuk ambil 4 gram tu. So kita buat pay convert. Kita bayar balik 800.5 dengan upah simpan 3.5%. Jadi kita akan dapat waktu tu, kita hanya bayar 800.5 campur upah simpan mungkin dalam 900, kita bayar 900, kita dapat balik 4 gram yang waktu tu berharga 1,500. So kat situ pun kita still untung. Dua-dua kita untung. Cuma ikut aim kita. Terminate, kita dapat cash semua. Kalau pay convert ni, kita dapat balik 4 gram tersebut. Okey. Dari GAE ke GSA dan GCA. Okey ke? Kalau dari GAE ke GSA tak ada spread, GSA ke GCA pun tak ada spread. Yang ni okey. Untuk Tuan Syahrir Arifin, dari GAE ke GSA tak ada spread. GSA ke GCA pun tak ada spread. Doktor, kalau nak beli 3 unit JE10, better beli 1 unit atau terus beli 3 unit? Dia terpulang kepada kita lah. Kalau kata memang modal kita untuk 3 unit je, saya better suggest mungkin boleh buat layering lah. Buat Dia staging. terpulang kepada modal dan juga holding power lah. Ya, betul. Sebab soalan ni tricky juga ni. Dia bergantung pada kita. Dia ada orang bergantung pada kita. So
apa yang boleh saya maaf Doktor saya nak selit sikit. Boleh, Apa boleh. yang saya faham QM ni dia kaedah dia sama macam kita masuk kedai emas habis jual, pokong ke whatever, ikut pada poket kita. Kita dah nampak cantik, gelang ke, rantai ke, tapi harga tu tak sesuai dengan kita. Tapi knowing that kalau kita beli emas, bagus untuk kita simpan ataupun buat pelaburan, dia berbalik kepada kita juga. Macam mana kita punya kaedah membeli produk-produk yang QM hidangkan seperti GCA kan, kita dah tahu. Kalau kita ada RM1,000 nak untuk kita bayar duit rumah, duit kita GCA kan dulu. So sama juga macam JE. Kalau ada duit lebihan rasa nak beli 3 unit terus, cuma soalan tu rasanya Doktor, 3 unit tu beli sekali ataupun 3 unit tu kita pecahkan untuk 3 staging harga, macam tu. Betul lah saya kata, macam dia bergantung kepada kita juga sebenarnya, sebab ada orang dia senang nak kira bila nampak terus banyak. Dia sebab macam biasa lah kalau kita tengok bila harga emas naik akan keluar seorang pakcik ni. Beli emas pun untung, tak beli emas pun beli emas pun menyesal, tak beli pun menyesal. Ya betul. Sebab apa? Bila emas naik, Allah kenapa aku beli 1 unit. Ya. Lepas tu bila emas naik juga, Allah kenapa pula tak beli. Sebab yelah kita pun tahu kan, tak ada siapa tahu harga emas besok berapa. Tapi jangkaan besok ada news. So news tu pun sama juga, kita tak tahu news tu akan membuatkan harga melonjak naik ataupun harga akan melonjak turun. Tapi ikut pada yang siapa-siapa yang belajar pasal fundamental ataupun belajar analisis chart ke whatever ke, rasanya dah boleh agak lah sikit sebanyak kan, macam mana kaedah dia naik ataupun turun. Tapi macam tu lah. Okay, Senang kita cerita harga emas ni dua je, sama ada naik atau turun, yang tu je. Ya betul. Kalau biasa orang tanya saya news keluar apa kita punya expectation, saya kata boleh turun boleh naik, sebab tu je dia punya hala tuju, boleh turun boleh naik. Jadi macam untuk pelaburan, kita kata investment untuk GAE ni, memang saya akan suggest dekat klien gunakan duit yang memang betul-betul ekstra, bukan duit emergency, bukan duit yang kita target nak guna lagi 2-3 bulan atau 6 bulan, sebab kita tak boleh janjikan keuntungan bila. Tapi insya-Allah in the long term, long run, harga emas akan naik. Okey, sekarang kita dah masuk di 10.10 malam. So mungkin saya bagi masa 5 minit lagi ke tambahan untuk siapa ingin bertanya soalan. Kalau alright. Since kita pun dah Mr. Speaker kita rasanya dah cuba yang terbaik untuk kupaskan macam mana pengiraan profit ke tiga-tiga produk yang sedia ada di Quantum Metal ni. So rasanya doktor boleh fokus on ruangan chat sebab banyak yang saya seronok malam ni sebab kita punya participant semua aktif. So betul. kita boleh baca satu persatu insya-Allah, dan minta maaf kalau ada mungkin pihak kami terlepas pandang. Kalau ada yang masih tak menjawab soalan yang di ruangan atas tu, mungkin boleh tanya semula supaya tuan speaker kita Dr. Fauzan boleh try to accommodate lah mana satu persatu. So macam ni boleh share sikit macam mana nak beli emas fizikal QM. Boleh. Sebenarnya semalam pun ada juga Didi Ila mentionkan juga. So boleh Dr. Dr. Fauzan? Okey, jap saya try buka sistem. Okey, kita pergi dekat kita punya sistem. Terus saya pergi dekat GSA. Lepas tu physical withdrawal. Alamak, log out pula.
Okey, so kita pergi dekat kita punya website. Pergi ke boleh nampak kan? Pergi kepada bahagian GSA dan seterusnya pergi kepada physical withdrawal. And then masukkan saja kita nak Malaysia. Region Selangor. Katakan nak ambil dekat Shah Alam. So option yang ada adalah ni lah. Tingkat bawah ni Tengku Zabedah ni Aranu Tekun Shah Alam. So boleh pilih lah. Dr. Fauzan rasanya tak keluar apa yang Dr. Fauzan buat. Dia masih tak. kekal kepada PowerPoint tu. Oh, okey, jap. So ada yang tak nampak. Terima kasih Abang Suzaili. Terima kasih. Sebab saya pun perasan juga tak nampak. Okey, jap. Okey, sekarang boleh nampak ke? Okey, kita masuk sistem Ya, kita. cantik. Ngam, ni nampak. Okey, pergi ke bahagian GSA. Klik je physical withdrawal tepi ni. So, masukkan je. Kita nak apa? Physical withdrawal country. Malaysia. Region. Macam saya tinggal kat Selangor. So, sama ada kita nak delivery ataupun ambil dekat Aradu Semenyih ataupun Aradu Shah Alam. Andai kata kalau nak ambil dekat KL, kita ada lagi satu pilihan. Kita boleh ambil dekat office dia. PJ KL. So katakan kita ambil dekat Selangor. So Shah Alam So Aranu Tekun Shah Alam. So kita just masukkan lah. Nak 1 dinar ke, 1 gram ke, 50 gram ke. Just masukkan, nanti confirm dia akan proseskan lah. Biasanya 5 hingga 14 hari waktu bekerja. InsyaAllah akan siap. Okay. So kalau kata nak beli tu, insyaAllah kita boleh dapat lah macam yang ni. Saya ambil dekat Aranu Tekun Shah Alam 1 dinar. So inilah yang orang kata beli emas dapat emas. Okey, saya tengok soalan. Ada apa-apa lagi ke yang saya terlepas? Faktor nilai USD juga mempengaruhi kos belian JE dan pengiraan keuntungan. Ya betul. Nilai USD tu sangat mempengaruhi lah. Sebab tu macam saya kata SOP sebelum kita terminate JE tadi, kita tengok detail kos belian kita, and then kita klik terminate, kita tengok berapa kita punya value net cash out. Kalau kata lebih daripada kos belian, baru betul-betul untung. Itu yang paling tepat lah. Okey, dari Puan Mas, dari GSA ke GCA bila untung bagus masukkan GSA atau dalam account bank dari GSA ke GCA. Yang ni bergantung kepada kita. Kalau kita nak simpan emas, betul-betul simpan collect emas, jadi kita simpannya lah dalam account GSA. Tapi anda kata kita perlukan duit, barulah kita masukkan dalam account bank. Kalau kita pilih untuk ambil di Aranu, boleh ambil on the spot ke? Dia akan bagi email. Biasanya 5 hingga 14 hari bekerja lah. Kalau dah settle, dia akan hantar email untuk kita buat collection. Okey. Harap menjawablah semua soalan . So kalau tak ada apa-apa, sekarang tepat 10.15. Okay, saya boleh serahkan semula kepada moderator. Assalamualaikum doktor. Okey. Alhamdulillah kita ada soalan. Waalaikumsalam. Soalan saya tadi tak jawab lagi. Yang mana tu? Berkenaan dengan kalau kita dah tahu kita punya GCA dah make profit, macam mana cara kita nak buat termination dekat detail tu yang dekat GCA. Daripada tu, okey, kejap ni. Okay. So kalau dah untung kita pergi dekat kita punya account, klik view. Okay, so contoh dah tengok-tengok. Okay. So contoh saya tengok account saya, katakan yang ni, saya tengok okey dah untung ni.
okey dah untung lah. Kita kira-kira tadi okey katakan dah untung. So klik action sama ada take over atau terminate. Andai kata kita nak terminate, klik je terminate. So nanti masuk aja lah reason apa-apa. Saya letak others je and then submit. Lepas submit tu nanti dia akan terus masukkan value net cash out kita tu ke dalam akaun GSA. So daripada GSA tu kita yang decide sama ada kita nak teruskan simpanan kita dalam akaun GSA ataupun kita nak buat withdrawal. Maksudnya kita buat QM buy lah, kita jual balik kita punya keuntungan daripada GCA tadi. Menjawab ke? Okey, faham. Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih atas soalan yang sangat bernas. So ada siapa-siapa lagi ke nak bertanya? Alhamdulillah. Kita pun masih ada masa lagi, tak lama dalam kita bagi ruangan lagi 5 minit kalau boleh. Pada siapa yang masih keliru ataupun ada soalan-soalan yang spesifik berkenaan GSA, GC ataupun GAE, InsyaAllah tuan speaker kita boleh tuan doktor kita bagi dalam 5 minit lagi insyaAllah. Boleh. Boleh tanya dibuka mic terus tanya ataupun di ruangan komen. So doktor, sekadar sementara kita nak tunggu kita punya sesi ni, boleh saya tahu bila specific month yang doktor terlibat dalam Contemplator? Okey tak. Saya perjalanan saya sikitlah dalam kalau boleh perjalanan tu lah. Daripada start bermula register introducer, daripada introducer tu macam mana proses daripada introducer nak ke dealer tu. Okey, so saya start pada hujung bulan 6 lah, hujung bulan 6 saya start dengan Contemplator. Waktu tu hujung bulan 6 tahun lepas. Hujung bulan 6 tahun lepas. Waktu tu saya ada simpanan sikit dalam akaun bank lepas apa. Waktu COVID tu kita tak boleh nak berbelanja kan. Jadi ada berapa banyak simpanan. So saya cari satu platform yang mana saya boleh buat simpanan, saya boleh buat investment, saya boleh jana pendapatan. Saya cari. Alhamdulillah saya tengok Quantum Metal ni bagus sebab apa? Kita boleh buat simpanan iaitu dekat GSA, GCA. Kita boleh buat investment dekat GAE. And then kita boleh jana pendapatan sebagai konsultan dalam satu platform yang dah memang lengkap dan terbaik lah. Ya, saya setuju. Jadi saya pun salah seorang daripada orang macam tu juga. Dan saya terus tak tunggu lama. Masuk and then kenalkan dekat kawan-kawan apa semua. Alhamdulillah dalam masa sebulan saya dapat naik jadi dealer. Okey. So supaya saya nak bertanya, kalau tak ada masalah doktor nak boleh kongsikan belian pertama doktor satu unit saya jangkalah satu unit GAE kali 10. Masih ingat tak berapa harga waktu tu bulan 6 tahun lepas? So jangkaan saya dalam 50 dah turun 58 59 tak silap bulan 6. Waktu tu sebab kita excited kita beli terus 5 unit. Okey. Waktu tu harga 58.9. 58.9 USD dan 58 alhamdulillah. okey, alright. Alhamdulillah awal tu waktu raya tu dapat clearkan semua. Okey. So tak ada lagi baki simpan Adalah sikit dekat beberapa akaun. Okey. Alright, kita ada soalan daripada Tuan Kamal kita. Macam mana nak recover kes seperti slide saya sertakan? Saya peroleh dari grup lain. Saya tak nampak macam mana slide ni. Mungkin kena download lah. Slide kat bawah. Okey, slide kat bawah ni. Boleh doktor tengok slide yang dia bagi di bawah komen tu. Okey. Dia bagi ni kan gambar yang beli pada 22/1/2021. Ya. Beli waktu tu dapat 4 program, sekarang management fee dah negatif 100. Yang ni nak recover nak tak nak memang kena tunggu jap saya kira kan.
Actually kalau ikutnya macam dah ada profit sikit lah. Dah cuba klik terminate. So rasanya ni dah ada profit sebabnya bila kita ambil net cash out, tolakkan dengan initial investment, tolakkan dengan management fee 100.75, kita dapat positive value 21 USD. Jadi kalau ikut daripada yang gambar share tu, dah untung lah kalau ikutnya. Boleh try klik terminate and then ikut SOP tu. Tengok Ya. detail, berapa modal, tengok berapa value waktu terminate. Boleh Cik Kamal Hopefully tuan speaker kita dapat bantu Cik Kamal. Bantu Cik Alif ni app website apa yang paling terbaik untuk lihat graf chat emas ya. Okey, macam mana doktor? Macam Kalau saya guna dua. saya guna dua juga. Saya guna TradingView dengan Bullion Vault. Ya, TradingView betul. TradingView, Bullion Vault ataupun gold.org. Saya akan kongsikan satu link. Harap membantu ni antara benda yang saya masa awal-awal gunalah sebelum saya buka TradeView kan. Ni pun boleh juga goprice.org ni. So boleh. Ni soalan daripada Tuan Kembang Semangkuk. Berapa orang dealer lagi nak naik ke Didi doktor? InsyaAllah seorang lagi lah. Doakanlah. Alhamdulillah. InsyaAllah perjalanan untuk rasanya 2023 ni sebelum pertengahan tahun kot dapat jadi Didi insyaAllah. InsyaAllah sebab saya dalam QM saya letak target. Biasanya saya target untuk jadi Didi before 1 year lah dalam mata-mata. So insyaAllah saya target sebelum bulan 6. Amin. Amin insyaAllah. Kita doakan sama-sama urusan Dr. Fauzan dan juga kita-kita semua ni dipermudahkan Allah SWT dunia dan juga akhirat. Okey, amin. Alhamdulillah. Okey, boleh ke kalau rasanya kita pun dah sampai ke penghujung, doktor ada apa-apa lagi ke nak ni? Saya cuma nak cakap terima kasih tak tinggal kepada semua partisipan yang sudi luangkan masa and then bertanya untuk kita lebih faham berkenaan produk dalam quantum meter ni. InsyaAllah semoga dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan dapat beri manfaat kepada orang lain juga. Alhamdulillah. Yang mana baik datang daripada saya, yang mana baik datang pada Allah, yang buruk datang pada saya. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Syukur. Sesi perkongsian kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan speaker kita Dr. Fauzan yang sudi bersama-sama kita malam ni. Walaupun kita besok cuti mungkin ada program ke, tapi Dr. Fauzan atas dasar tanggungjawab dan atas dasar sama-sama untuk menuntut ilmu, beliau sanggup bersama-sama kita malam ni 1.5 jam waktu beliau yang kita dah ambil. So kita doakan semoga urusan Dr. Fauzan dipermudahkan, dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada partisipan kita yang sangat aktif, yang sangat positif, yang sangat sporting, bertanya soalan direct, ada yang buka speaker tanya dalam keadaan yang sangat berhemah. So sama-sama kita ingat mengati sebenarnya apa saja benda yang kita buat, kita kena tahu adab dalam kita hidup bermasyarakat, tu sangat penting. So kita kena jaga adab untuk kita mewujudkan suasana yang harmoni. So saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya. InsyaAllah kita pun masih lagi belum sampai pertengahan Syawal, dan saya nak memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa daripada awal tadi sampai ke sekarang. Dengan rasa rendah diri saya ingin memohon maaf. Sesungguhnya yang indah cantik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang cacat cela itu datang dari saya, dan insyaAllah saya akan baiki lagi dari masa ke semasa yang akan datang.